Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama Cikgu Mai, Matematik tingkatan 3 dalam tajuk Sudut dan Tangen bagi bulatan. Pada hari ini, Cikgu Mai akan bantu anda dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan. Sebelum itu, kamu kena tahu dulu tentang tangen sepunya. Apakah tangen sepunya? Jom kita lihat buku teks. Okey, anda boleh rujuk buku teks. Apakah tangen sepunya? Kita ada dua buah bulatan, sama besar. Kita boleh melukis 4 tangen sepunya, iaitu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik dan menyentuh juga bulatan kedua pada satu titik. Okey, dekat sini kalau dalam kes ini dia duduk jarak, bulatan pertama dan bulatan kedua dalam keadaan jarak antara satu sama lain. Okey. Jadi kita ada 4 tangen sepunya. Kes yang ni pun sama. Walaupun satu besar, satu kecil. Tapi dia duduk jarak antara satu sama lain, maka dia ada 4 tangen sepunya. Garis tu. Garis tangen ni menyentuh bulatan ni pada satu titik dan menyentuh bulatan yang ni pun pada satu titik. Kita tengok kes-kes lain. Ada beberapa kes kat sini. Yang ini dua bulatan juga, tapi dia menyentuh satu sama lain pada satu titik sahaja, iaitu dekat sini. Dalam kes ini hanya ada 3 tangen sepunya sahaja. 1, 2, 3 tangen sepunya. Walaupun bulatan sama besar ataupun satu besar, satu kecil. Kalau dia menyentuh satu sama lain pada satu titik, maka dia ada 3 tangen sepunya sahaja. Lihat yang ni pula. Ini kesnya, bulatan ini menyilang satu sama lain. Tengok, dia ada dua bulatan tapi menyilang satu sama lain. Dalam kes ini hanya wujud 2 tangen sepunya sahaja. 1, 2 tangen sepunya. Yang ini pun sama kes, satu besar, satu kecil. Dia menyilang satu sama lain. Yang ini menyentuh sahaja. Tapi yang ini menyilang. Jadi dia ada 2 tangen sepunya. Yang ni macam mana pula kes dia? Kes ini ada 2 bulatan. Satu berada di dalam bulatan yang satu lagi. Dan dia menyentuh satu sama lain pada satu titik. Jadi dalam kes ini dia hanya ada 1 tangen sepunya. Jadi kalau sekiranya kita ada satu bulatan dan bulatan yang kedua itu berada di dalam tanpa menyentuh lilitan bulatan yang satu lagi, adakah ini mempunyai tangen sepunya? Kamu cuba jawab. Cuba fikir-fikirkan. Kita teruskan. Kita lihat contoh 19. Kita nak selesaikan masalah ni. Kita lihat ada 2 bulatan ni. Dia dah selesaikan. Cikgu nak tunjukkan macam mana dia boleh lihat cos 1/7 ni. Baca soalan ni. Raja di sebelah menunjukkan 2 bulatan yang berpusat di A dan B. Pusat dia A dan B. Jejari 4 cm dan 3 cm. Satu bulatan lebih besar daripada satu lagi. Sebab ini jejari 4, yang ini jejari 3. Diberi PQRS ialah tangen sepunya. PQRS tangen sepunya sebab dia menyentuh bulatan pertama pada titik Q. Titik Q ni adalah titik ketangenan. Dan titik R, tangen ini menyentuh juga bulatan kedua pada titik R. Titik R juga adalah titik ketangenan. Jadi dia adalah tangen sepunya. PQRS adalah tangen sepunya kepada kedua-dua bulatan itu. Hitungkan nilai X. Kita lihat X ini di sini. Diberi dekat sini sebuah segi 4. Trapezium. Jadi apa kita boleh buat? Kita keluarkan sebab nak senang fokus ni. Dia tak mau letak dalam ni, dia keluarkan. Dia keluarkan yang tengah ni. Dan dia bina satu
segitiga bersudut tegak. Kita tahu betapa pentingnya segitiga bersudut tegak sebab bila ada segitiga bersudut tegak, okey, segitiga tepat ini, kita boleh gunakan nisbah trigo dan juga teorem Pythagoras. Jadi ada penyelesaian yang kita boleh buat, boleh gunakan, kaedah kita boleh gunakan. Jadi sebab itulah walaupun dalam rajah tidak ada segitiga bersudut tegak, tetapi di sini kita bina garis ini. Okey. Ni. Okey, ini garis yang ada ni. Okey, dicantumkan. Okey, jadi kita dapat satu segitiga bersudut tegak. Jadi bila ada segitiga bersudut tegak, kita boleh gunakan nisbah trigo. Ini dia gunakan nisbah trigo. Macam mana dia dapat cos X sama dengan 1/7? X itu di mana? X ini di sini. Jadi kita tahu yang bertentangan dengan dia dekat sini. Kita nak namakan pun tak boleh, tak ada nama kat sini. Jadi garis ini, okey, sisi ini adalah sisi O. Sisi O, opposite. Opposite adalah bertentangan. Okey, O. Okey, 1 sentimeter ni apa dia? Dia duduk bersebelahan dengan X. Bersebelahan adalah adjacent, A. Okey. Dan 7 adalah hypotenuse. Hypotenuse adalah H. Bahasa Melayu pun hypotenuse. Bahasa Inggeris pun hypotenuse. Jadi di sini melibatkan A over H. Soh, kah, tua. Soh, sin, O, opposite bahagi hypotenuse. Jadi dekat sini O tak ada. Jadi tak boleh guna. Kah. Kah adalah cos. Cos adjacent A bahagi hypotenuse. Jadi kita nampak, oh, A1, hypotenuse 7. Jadi kita boleh gunakan kah, cos. Jadi dekat sini kita boleh bina persamaan cos X sama dengan 1/7. Cos A H. Kah. Okey. Jadi kita dah dapat persamaan ini. Ada satu pun boleh ubah saja. Maka kita boleh tekan kalkulator dan selesaikan. Maka dapatlah jawapannya. Okey. Jadi dalam kes ini, penyelesaian kita buat, kita boleh lihat apabila kita sendiri bina sebuah segitiga bersudut tegak untuk kes soalan ini. Okey. Kita lihat contoh 20. Sebatang kayu disandarkan kepada sebuah tayar seperti dalam rajah di sebelah. Kita lihat rajah ni. Okay. Diberi V ialah titik sentuhan. V ialah titik sentuhan. Maksudnya titik ketangenan lah ni. Di antara tayar dan jalan. Okay. Sementara Y adalah titik sentuhan di antara kayu dengan jalan raya. Tangent dengan tangent. Ada dua tangent dekat sini. Okey. Bersentuh pada titik Y. Diameter tayar ialah 50 cm. Okey, kalau diameter adalah 50 cm, maka jejarinya berapa? Dah tentulah kamu tahu jejarinya adalah separuh daripada diameter. Jadi 50 bahagi 2 dapat 25. Okey. Tak apa, kita lihat dulu apa lagi dia nak. Kita boleh, okey. Sini adalah point dia. Okey. Dan ini. Kita lukis jejarinya. Jejarinya 25. 25. Okey. Kita baca lagi. Dan jarak WY ialah 1.2. Mana dia WY? WY 1.2 meter. Jadi kat sini 1.2. Okey, semuanya. Oh, ni dalam sentimeter, ni dalam meter. Oh, hati-hati dengan unit ya. Okey. Jadi kita tukar ini dalam meter juga. Kalau ini meter, kita mesti tukar ini 25 cm dalam meter juga. Jadi 25 cm berapa meter? 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 25 bahagi 100. Jadi dapat dekat sini. Kita tulis 0.25. Ini pun 0.25. Okey. Meter. Jadi semua dah unit sama sekarang ni. Okey. Dengan menganggap bahawa jalan raya ialah garis lurus. Okey, kita anggap dia luruslah. Hitung jarak VY. VY.
Kita ingat tak? Kamu ingat tak belajar sifat ketangenan? Okey, sifat tangen. Dua tangen yang bertemu pada satu titik di luar. Okey, kita tahu panjang ini sama dengan panjang ini. Jadi WY 1.2 dah tentulah VY pun 1.2. Kita tak perlu kira apa-apa dekat sini. Kita cuma perlu lihat sifat itu. Sifat yang sepadan itu. Okey, yang sama panjang itu. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, jadi jarak VY pun sama dengan jarak WY sama dengan 1.2. Atau yang ada dibaca dah selesai dah. Okey, lakar dengan label-label yang diberi. Cikgu dah lakar lah tu. Tengok lakar dekat Rajah. Okey. Memahami, merancang strategi. Okey, kita bacalah yang ni. Okey, jarak di antara pusat tayar dengan titik Y dalam meter. Pusat tayar tu dekat sini lah. Dengan titik Y. Alamak, kenapa ya? Titik Y, masuk jarak ni. Dia minta jarak tu. Jadi sekarang kita nampak, kita tahu ini titik ketangenan, dah tentulah sudut ini 90 darjah, sudut tegak. Okey. Jadi dekat sini 1.2. Ini sudut tegak. Okey, 90 darjah. Okey. Lepas tu apa lagi? Dekat sini 0.25. Jadi dia minta jarak ini. Okey, kita nampak ini sebuah segitiga bersudut tegak. Bila bersudut tegak, ingat tak? Selain daripada menggunakan nisbah trigo, kita juga boleh gunakan teorem Pythagoras. Jadi kita tanya Pakcik Pythagoras ini. Okey. Macam mana nak buat dia? Ini adalah hipotenus. Okey. Titik ini dan titik ini adalah hipotenus. Jadi kita tahu jarak. Kita anggap ini O lah. O Y. Okey. Menggunakan Pythagoras. Kita kuasa 2 sama dengan 0.25 kuasa 2. Ada dua sisi ni kita kuasa 2 kan. Tambah. Dan satu lagi sisi 1.2 kita kuasa 2 kan. Okey, jadi kita dapat OY sama dengan punca kuasa 0.25 kuasa 2 tambah 1.2 kuasa 2. Jadi sekarang kita bolehlah tekan kalkulator sahaja dan jawapan dah ada dekat sini lah. Sama dengan cikgu buat kan. Cara menulis je beza sikit lah. Okey. Daripada rajah yang tayar apa semua tadi, dia pergi lukis balik ni. Dalam exam tak payahlah duk lukis macam ni lah. Kalau nak dalam exam lukis macam ni, kita buang masa lah pula. Jadi kita conteng je rajah macam cikgu buat tadi. Macam tu. Okey, untuk jimat masa. Sebab dalam periksa kita ada time limit. Tapi kalau dalam latihan bolehlah kalau nak buat macam ni. Okey. Kita tengok uji minda 6.3E. Mai kita cikgu Mai tolong kamu selesaikan beberapa soalan dekat sini. Okey. Cikgu Mai cuba soalan nombor 1. Okay, kita baca soalan. Rajah di sebelah menunjukkan keratan rentas dari pandangan atas sebuah tong berpusat di O. Yang mana tong tak penting tahu. Yang penting ada rajah ni lah. Okey. Ni pusatnya O dekat sini. Okey. Dinding lurus KLM ada menyentuh tong bulat itu di titik L. Jadi titik L ini adalah titik ketangenan. Kita tahu dah. Jadi KLM ini adalah tangennya. Okey. Diberi bahawa sudut KLN 75 darjah. Ya, dia dah tulis dah tu. Jadi tak payah susah hati. LNP 65 darjah pun dia dah tulis dah. Hitung nilai X. Okey, X itu duduk dekat sini. Ni X. Jadi apa kita boleh buat? Mari kita kaji rajah ni. Okey. Dekat sini 75 darjah. Okey. Jadi ini adalah tangen. Dan ini adalah perentas. Jadi kita tahu sudut yang ini besar ni. Yang ni dari sini ke sini pun mesti sama. Dia sepadan dengan 75 darjah ni. Ingat sifat tu.
Okey, ingat. Kita ada belajar sifat tu tadi. Sifat tembereng selang-seli. Tu dia. Okey. Jadi ini 75 darjah, ini perentas. Perentas ini membentuk tembereng, yang ni tembereng minor, ni tembereng major. Jadi dia panggil tembereng selang-seli. Okey, perentas ini mencangkum sudut ini. Ya, besar Nena. Jadi sini pun 75 darjah. Jadi kita tahu sudut ni 75 darjah sebab sepadan dengan ni. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita nampak ini 65 darjah. Ini adalah sudut pada lilitan. Dan kita nampak ada sudut yang dicangkum oleh lengkuk yang sama dengan sudut pada lilitan itu berada pada pusat. Jadi kita tahu sudut ini adalah dua kali sudut pada dua kali sudut pada lilitan. Sudut pada pusat adalah dua kali sudut pada lilitan sebab dia dicangkup oleh lengkuk yang sama ataupun oleh perentas LP, perentas yang sama. Okey, jadi dekat sini 65 darab 2, kita tahu dekat sini 130 darjah. Okey. 130. Jadi bila dekat sini 130, kita tahu ini jejari, ini jejari. Jadi kita ada segitiga kaki sama. Jadi dua lagi sudut ini dah tentulah satu segitiga 180 darjah, 130 dah ambil dah, tinggal lagi 50. Jadi 50 kena kongsi dua orang pula, dua sudut. Okey, jadi dekat sini 25. Dan dekat sini pun 25. Okey. Jadi sekarang kita dah tahu ni 75, dekat sini 25, maka kita boleh cari X. Okey, jadi soalan nombor 1, kita boleh cari X sama dengan 75 darjah tolak dengan 25 darjah. Pengiraannya sikit je nak. Ambil kalkulator tekan lah. Okey, dapatlah 50 darjah. Okey, selesai. Okey, untuk soalan 1. Okey, kita teruskan ke soalan 2. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan. Sana. Ibu besarkan sikit. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O. PQ ialah tangen. PQ ialah tangen, maka P adalah titik ketangenan, maka OP adalah jejari panjang maka dia nak. Ya, jadi kita tahu sifatnya. Terus tulis. Ini adalah 90 darjah. Ini sudut tegak. Bila kita dah tahu je satu-satu sifat tu, kita terus catat dekat rajah kita. Supaya senang lagi bila kita nak fikirkan penyelesaiannya. Okay. PQ tangent dah baca dah. Diberi bahawa PQ sama dengan 2OP. PQ sama dengan 2OP. Jadi kalau dekat sini 1, ikut nisbah. Cikgu tulis balik nisbah ni. Dia tulis PQ sama dengan 2OP. Jadi yang ini sebenarnya kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Kalau cikgu tulis dalam bentuk nisbah, okey, cikgu tulis OP per dengan OP per PQ. OP per PQ. Okey, cikgu bawa PQ sebelah sini. OP per dengan PQ. Okey. Cikgu boleh dapat. Ambil bateri. Okey. 1. PQ dah bawa sebelah sini. 1 per 2. Jadi ini kita dapat dalam bentuk nisbah. OP per PQ sama dengan 1 per 2. Jadi dalam bentuk nisbah, kalau ni dekat sini 1, dekat sini 2. Nisbah bukan panjang, dia tak ada sentimeter ni, nisbah je. Okey, apa tujuannya kita buat macam tu? Okey, tak apa, kita baca dulu. Tentukan nilai sudut X dan sudut Y. Nyatakan dalam darjah dan minit. Ni dia terbalik pula ni. Minit dan darjah pula. Darjah dan minit. Okey. Jadi kita lihat, kita ada sebuah segitiga bersudut tegak. Jadi kita terus tahu. Fikirkan. Nak guna Pythagoras ke nak guna nisbah terigu?
Nah, kita nak cari sudut, dah tentulah kita kena guna nisbah terigu. Jadi kita pun bertanya, yang mana satu? Soh kah atau tua? Soh kah atau tua? Nah, jadi kita lihat dulu. Sudutnya X dekat sini. Jadi satu ini adalah dah tentu opposite. O. Bertentangan. Dan sudut X dekat sini. Dua ni dah tentulah adjacent. Bersebelahan. Sebab dia bersebelahan dengan uh, sudut. Jadi ini adalah A. Jadi kita ada O dengan A. O, A. Soh. Soh, O dengan H. H tak ada, tak boleh. Sign tak boleh. Reject sign. Soh. Kah. Kah. Kah adalah A dengan H. H tak ada. Jadi tak boleh juga cos. Kita try. Toa. Toa adalah tangent. Tangent O dengan A. O ada. Jadi kita nampak dah. O kita gunakan tangent. Jadi mari kita tuliskan persamaannya. Tangent X sama dengan 1/2 toa. T-O-A. Toa. Okay, tangent X sama dengan 1/2. Bila kita dah ada persamaan macam ni, kita bolehlah selesaikan. Okay. Tekan kalkulator je dah. Kita dah gembira lah pasal dah nampak. Jadi 1/2. Okay, X sama dengan, ambil kalkulator. Shift. Shift mana? Tekan shift. Tangent. Kurungan. 1/2 tutup kurungan sama dengan. Okay. Lihat. Macam mana nak tekan. Agak kau nampak lah tu nah. Itulah kita dapat macam tu lah jawapannya. Tengok atas tu macam ni cikgu tekan. Tangent. Tangent negatif 1 tu nak dapatkan dia. Tekan shift, tekan button tangent. Okay. Jadi kita dapat jawapannya. Okay, kita pun tulis 26 darjah. Oh, yang ini dalam darjah sahaja. Tapi dia nak darjah dan minit. Jadi apa kita kena buat? Yang ini dalam darjah sahaja. Okey, jadi apa kita kena buat? Kamu tengok ada button. Button. Mana button ni? Ni button ni. Ni. Ada banyak-banyak koma ni. Kamu tekan dia. Oh, tu nampak? Dia tukar. Tu dalam darjah dan minit. Yang tu dalam minit saja. Darjah dan minit. Minit saja. Kita nak darjah dan minit. Maka inilah jawapannya. Tekan button ni lah. 26 darjah. 33 minit 54.18 saat. Jadi 54 tu dah lebih daripada 30. Jadi kita kena tambah 1 dekat 33 tu. Jadi kita dapat 26 darjah 34 minit. Okey, kalau 30 dan ke atas kita kena tambah 1. Kalau 29 sampai ke bawah daripada 29 tu kita tak perlu tambah. Kita kekalkan 33 tu. Okey, jadi jawapan kita 26 darjah 34 minit. Itu kalau darjah dan minit. Kalau nak darjah saja, ini saja. 26 darjah 57 minit. Tu. 26 darjah 57 minit. Tapi nak darjah dan minit, dia jadi 26 darjah 33 tu jadi 34 sebab 54 ke depan tu. Lebih daripada sama dengan 30. Lebih daripada 30. Okey, jadi 26 darjah 34 minit. Okey. Jadi kita tulis jawapan kita. 26 darjah 34 minit. Selesai soalan 2. Belum selesai lagi. Kita baru cari X. Cikgu dah gembira sangat dapat X. Cikgu lupa pula nak dapatkan Y. Okay, mari kita cari Y. Y pula macam mana nah? Okey, jadi kita dah tahu sudut ni. Ini cikgu tuliskan lah. 26 darjah 34 minit. Sudut ni 90. Jadi, cikgu boleh dapatkan sudut ni. Sebab ni sebuah segitiga kan. Jadi, kita tahu sudut ni, tambah sudut ni 90 darjah. Jadi, sudut ni, nak dapatkan dia macam mana? Alah, masa keluar benda tu. 90 tolak dengan 26 darjah 34 minit. Tekan kalkulator.
90 tolak 26 darjah 34 minit. Kita dapat 63 darjah. Sana. 63 darjah 26 minit. Kita dapat 63 darjah 26 minit. Okey. Kita nampak sudut ini 63 darjah 26 minit ni dicangkum oleh lengkuk ni. Jadi cikgu guna highlight sikit. Lengkuk ini. Dan lengkuk ini juga mencangkum sudut Y. Ini sudut pada pusat. Ini sudut pada lilitan. Kita tahu sifat sudut pada pusat adalah 2 kali sudut pada lilitan. Kalau mereka berkongsi lengkuk yang sama, dicangkum oleh lengkuk yang sama. Jadi kita tahu Y ini dah tentu separuh daripada ataupun 1/2 daripada 63 darjah 26 minit. Separuh daripadanya. Jadi kita bahagi 2 sajalah. Nak dapatkan Y. Bahagi 2 sudut ini. Jadi sekarang kita dengan bahagianya boleh selesaikan. Cikgu guna biru pula lah. Dia nak cari Y sama dengan ambil 63 darjah 26 minit. Bahagi dengan 2. Okey, jadi kita tekan kalkulator. Jangan lupa dia nak darjah dan minit. 31 darjah 43 minit. Okey, tengok ni. 31 darjah 43 minit. Cikgu tak tambah 1 sebab depan tu cuma 2.9 saja. Tu bukan 29 lah. 2.9. Nampak tu. Okey, jadi sebab tu cikgu kekalkan 43 minit tu. 31 darjah 43 minit. Okey, selesai soalan nombor 2. Mari kita pergi ke soalan nombor 3. Ada berapa soalan ni? 4 soalan. Tak apa, kita buat 4-4. Soalan nombor 3. Sana cikgu padam sikit yang atas ni. Okey. Okey, mari kita dah baca soalan dulu. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada sistem gear. Okey, pada suatu mesin. Baca je lah. Rantai lurus AE. AE, ni mesti tangent ni. Tangent sepunya ni. Dan BC. BC, ni pun sama tangent sepunya ni. Okey. Bertemu pada kedua-dua gear pada titik A, B, C dan E. A, B, C dan E, nampak tu? Maksudnya A, B, C dan E ni adalah titik ketangenan. Bila titik ketangenan saja kita nampak sifat 90 darjah tu. Sifat bersudut tegak itu. Kita mesti terus nampak dan kita teruslah tanda. Janganlah tunggu-tunggu. Alah, ganggu betul lah benda ni. Okey, ni sudut 90 darjah. Sini 90. Sini 90. Sini pun 90. Okey, sudut tegak tu semua. Okey, mari kita baca lagi. OA 6 cm, dia dah tulis dah. DC 4 cm, CD ni pun dah tulis dah. Sudut CDE 130 pun dia dah tulis dah. Jadi, tak payah susah hatilah. Dia tanya nilai X. Apakah nilai X ni? Okey. Okey. Kita tahu sifatnya X ini sama dengan sudut 130 darjah ini. Kalau dua ni dia bersilang, ni tangent titik tangent. Dia tangent sepunya. Jadi sudut ni dengan sudut ni mesti sama. Jadi tak payah kira apa-apa pun. Jadi soalan A kita dah dapatlah. X sama dengan 130 darjah. Okey. Seronok kan, bukan payah kira pun. Kena nampak sifat je. Okay, mesti ingatlah. Mata kena nampak. Mata fikiran kena nampak tu.
Panjang dalam sentimeter betul kepada 4 angka bererti. Hati-hati lah. Mesti ada 4 angka bererti. Ya. Okay. AM. Mana AM? AM. Oh, panjang ni ke sini. Mari kita jalan sikit. Oh, kita kena ada, mesti ada melibatkan Pythagoras ni. Ataupun ke nisbah trigo. Okey, jadi dah tentu ada sudut tegak ni. Jadi kita pun bina sebuah segitiga bersudut tegak. Macam mana nak bina dia? Kita kenalah lukis sendirilah. Ni. Dapat segitiga bersudut tegak. Okey. Dan sudut ini kita tahu tadi 130, jadi separuh daripadanya dah tentulah 65 darjah kat sini. Kita nampak dah. Okey. Okey. Yang dia nak adalah OM. Okey. OM ni. OM. AM. AM. Ni AM. Ni dia tanya AM. Okey. Jadi, siapakah AM kepada 65 darjah? Cik. Okey. AM adalah bertentangan dengan 65 darjah. Jadi, bila bertentangan, maka AM ini adalah O, opposite. Jadi, ini adalah O. Okey. Sudut dah ada ni. Okey. Dan 6 ini, siapakah 6 ini kepada sudut 65 darjah? 6 ini adalah bersebelahan dengan dia. Bersebelahan adalah A, adjacent. Jadi ini A. Melibatkan O dengan A. Jadi kita fikir balik sekali lagi. Soh, kah, toa. Yang melibatkan OA. Toa, OA. Soh ada hypotenuse. Kah ada hypotenuse. Kat sini hypotenuse tak terlibat. Jadi toa, tangent. Jadi tangent 65 darjah, kita boleh bina persamaan. Tangent 65 darjah sama dengan toa OA. O yang kita nak cari itu adalah AM. Okey, memang tak ada tapi dia suruh cari. Tapi kita bertulis AM. Dengan A. A adalah 6. Nampak 6 tu. Okey, jadi kita dah ada persamaan di mana ada satu pun boleh ubah saja yang tak diketahui AM saja. Jadi kita boleh selesaikan. AM sama dengan 6 ni bawa ke sebelah kiri, kita darablah. 6 darab dengan tangent, darab tangent 65 darjah. Tekan kalkulator. Mana kalkulator? Okey. 6 darab tangent 65. 12.867 dan bla bla bla. Dia nak dalam 4 angka bererti. Kita dapat dalam kalkulator macam ni. Okey. Ni macam ni. Okey, macam ni. Okay. Jadi banyak nombor tu. Tapi dia nak 4 angka bererti sahaja. Jadi kita bundarkanlah. 12.867 jadi 12.87 sahaja. 12.87 sahaja. Jadi kita dapat panjang AM. Seterusnya panjang CM. CM ini berapa pula? Sama. Kita kena buat macam tadi juga. Okey, mari kita buat. Dia nak CM. Kita bina pula. Segitiga bersudut tegak kat sini. Okey. Kita tahu sudut ini 65. Sebab tu 130 ni 65. CM adalah opposite. Ke sini O. 4 adalah adjacent. Bersebelahan. Jadi A. AO. Toa. Okay. Toa tangent. Jadi sama juga kita bina tadi. Tangent 65 darjah. Sama dengan ini soalan mana ni? Ini soalan 1. Silap ni cikgu. Okey. Madam. Okey dah ya. Okey, ini soalan 1. Ini soalan 2. Okay, tangent 65 sama dengan
O tak tahu, iaitu cm. Kita tulislah cm. Apa ni? cm per dengan A adalah 4. Kita dah tahu, kita tulislah. Tak tahu, kita tulislah dia punya nama dia je. Okey. Jadi, kita boleh buat penyelesaian cm sama dengan 4 darab tangent 65 darjah. Jadi, tekan kalkulator, dapatlah cm 4 darab tangent 65. Dapat 8.578 bla bla bla, banyak tu nombor dia, cikgu tak payah tunjuk dah. Tapi dia nak 4 angka bererti. Ingat tu, 4 angka bererti. Jadi bundarkanlah. Cikgu bundarkan dia, cikgu dapat 8.578. Okey, 4 saya 1 2 3 4. 4 angka bererti. Okey, selesai yang kedua. Yang ketiga, OD. Ada satu lagi soalan. 3. OD, mana OD? OD di mana kau? Oh, ini dengan ni. Wah, untuk dapatkan OD, kita kena ada OM tambah dengan MD. Okey, dia suruh cari OD. OD sama dengan OM tambah MD. OM tambah MD. Jadi, kita kena cari OM dan cari MD. Kita dah tahu dua sisi, kita masih gunakan segitiga bersudut tegak ni. Dua sisi telah diketahui. Kita pun cuma perlu tahu satu lagi sisi sahaja. Jadi dekat sini Pakcik Pythagoras akan membantu kita. Pakcik Pythagoras. Okey. Okey. Mari kita minta Pakcik Pythagoras tolong. Okey. Jadi OM. Okey, OM adalah untuk ni. Jadi sisi ni dah tahu. Jadi punca kuasa 2. Kita kuasa 2 kan 6. Apa keluar benda ni? Tambah dengan AM. AM 12.87. 12.87 kuasa 2 juga. Tambah dengan MD. MD adalah 4 tu. Sisi. Masih lagi Pakcik Pythagoras bantu. Okey, Pakcik Pythagoras memang hebat. Okay, 4 kuasa 2. Dan sisi yang satu lagi, CM kita baru cari tadi. Ini dia. Okey, kita tulis ini. Tambah 8.578 kuasa 2. Okey, sekarang dah tinggal tekan kalkulator sahaja. Jadi hati kita dah berbunga-bunga dah lah. Tapi nampak macam, wah, tekan kalkulator macam mana ni cikgu? Hati-hati ya. Cikgu akan tekankan kalkulator. Cikgu akan tunjuk kat kamu nanti. Selepas cikgu tekan. Punca, jangan lupa kurungan. 6 kuasa 2 tambah 12.87 kuasa 2 tutup kurungan. Tambah dengan punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah dengan 8 perpuluhan, belum. Saya lupa kurungan. Kurungan 4 kuasa 2 tambah 8.578 kuasa 2 tutup kurungan. Jadi kita tekan sama dengan. Okey. Cikgu nak tunjuk. Tak boleh juga nak. Tak apa, satu-satu. Kita buat satu-satu. 6 kuasa 2. Bukan. Punca kuasa kurungan 6 kuasa 2 tambah 12.87 kuasa 2. Okey, kita kira yang pertama ni dulu. Okey, yang ni dulu. Kita dapat 14.199 jadi 14. Cikgu tulis 199 dululah. 1998 bla bla bla. Okey, tak apa. Cikgu tulis bundarkan. Kita nak 2 tempat perpuluhan. Bukan 2 tempat, 4 angka bererti kan. Jadi 20. Sebab cikgu dapat macam ni. Cahaya. Okay, 14.199. Okey, jelas sikit tu.
Okey, 14.19989. Jadi cikgu bundarkan 14.20. Okey, 4 angka bererti. Okey, tengoklah sendiri nanti. Okey, tambah dengan yang ni pula, cikgu tekan kalkulator. Punca kuasa 2 kurungan 4 kuasa 2 tambah 8.578 kuasa 2 tutup kurungan tekan sama dengan. Cikgu dapat 9.4647. Jadi 9.465. 4 angka bererti juga. Okey. Tengok macam mana cikgu dapat. Okey, 9.467 bla bla bla. Tengok kat atas tu yang macam mana cikgu tekan. Okey, ada kurungan tu. Dan tu kurungan. Selepas punca kuasa tu kena ada kurungan. Okey, sebab kita nak punca kuasa 2 kan semua sekali ni. Ni, jadi kena letak kurungan kat sini. Okey. Jadi bila kamu tekan kalkulator yang ni kena ada kurungan Yang ni kena ada kurungan. Kalau tak ketulis tak apa, tapi kalkulator mesti ada. Punca kuasa 2 kurungan kan semua tu. Okey, jadi kita dapatlah jawapannya. Tambahkan kedua-duanya. 14.20 tambah dengan 9.465. 465. 23.665 jadi 23.67. 23.67 sahaja. Okey, jadi kita dah berjaya selesaikan soalan nombor 3. Okey. Kita teruskan ke soalan nombor 4. Nampak menarik soalan dia. Semua soalan nampak menarik pada cikgu. Nampak soalan matematik je, cikgu Mai berbunga-bunga nak selesaikan. Nampak tu bunga-bunga penuh kat cikgu Mai ni. Maksud cikgu Mai berbunga-bunga nak selesaikan. Gembira sungguh bila nampak soalan. Okey, jadi hidup cikgu Mai dikelilingi oleh bunga-bunga. Bunga-bunga cinta. Okey. Okey, mari kita teruskan. Okey, raja di sebelah menunjukkan dua bulatan dengan jejari. Oh, kita nampak dia bersilang bulatan ni. Tak apalah, kita dah nampak tu. 3 cm dengan 2 cm pun dia dah catat dah. Okey. OP pusat masing-masing. Tu OP pusat diberi CD sama dengan DP. Mana? CD sama dengan DP. CD sama dengan DP pendek ni. Hitung panjang dalam sentimeter kepada 2 tempat puluhan. Tadi dia minta 4 angka berarti, lah ni dia minta 2 tempat perpuluhan. Jadi kena alert lah benda ni. Okey. Jadi sekarang kita tengok apa dia nak. OP. OP. Jadi kita kena contiang rajah ni lah. Cikgu bagi dia besar sikit. Dia minta OP dari sini ke sini. Tapi dia ada kata tadi apa benda tu? CD sama dengan DP. CD sama dengan DP. Ni sama dengan ni. Okey. Wah, menarik ni. Okey. Kita tahu jejari ni 2. Dari sini ke sini 2. Sebab ni 2 cm kan. Jadi CD tambah DP adalah 2. Dapat dah satu benda tu. Ini 2 cm. CP ni pun 2 cm. Kenapa Cikgu Mai berani cakap macam tu? Sebab Cikgu Mai nampak CP adalah jejari bagi bulatan ini. Jejarinya 2 cm. Cikgu Mai begitu berani. Jadi ini 2 cm. Kalau dah CD sama dengan DP, okey. Jadi ini adalah 2 cm. Jadi kita dapatlah CP sama dengan 2. Dia minta OP. Jadi soalan A. Boleh kat sini lah. Malah nak korak dah. Dia minta OP. OP sama dengan OC. Tak boleh nak tahu. Boleh tahu sebenarnya. Ini 3. Ni jejari.
D adalah jejari juga. Jadi 3 jugalah. OD 3. Ini 3. Jadi kat sini dah 1. Kat sini 1. Kenapa Cikgu Mai cakap 1? Sebab dia kata tadi CD sama dengan DP. Jadi dah CP adalah 2. Jadi ini adalah 1. Kat sini 1. 1. Jadi ni 3. Dah tentulah OC kita 2 sahaja. 2 tambah 1, 3. Sebab ni jejari. Jadi OC kita 3. Jadi OP dapatlah 2 tambah 1 tambah 1. Ni 2, ni 1, ni 1. Okey, CP tu 2. Jadi ni bagi 2 lah, 1 seorang. Okey, jadi dapatlah OP sama dengan 2 tambah, kita nak buat dia punya ni. Pengiraan contoh dah. OP sama dengan OC tambah CD tambah DP. Jadi OC 2, CD 1, DP 1. Jadi kita dapat 4 cm. Selesai. Okey, selesai soalan A lah. Soalan B. BS. BS. Oh, BS. Ini titik ketenjenan. Ini titik ketenjenan. Ini 90 darjah. Alamak, 90 darjah. Ya, ini pun dah tentulah 90 darjah. Oh. Jadi BS adalah, jadi kita nampak ini adalah hypotenuse ni, saya ingat ni. Ini adalah trapezium. Jadi kita boleh bina satu garis. Satu garis kat sini, sudut ni 90 darjah. Apalah ganggu tu ni. 90 darjah. Ini sama dengan BS. Okey. Jadi kita nampak, dekat sini ada, dekat sini panjang dia dah dapat tadi berapa tadi? 4. Kalau nak tengok macam ni, kita boleh pensan. Saya banyak sangat cikgu lukis kat lain lah. Buat keputusan yang bijak. Conteng tu macam nak mati. Tak boleh nak nampak. Kita lukislah kat sini, senang cerita. Kita lukis sebuah segitiga bersudut tegak. Tak lawa sangat lukisan cikgu ni, tapi tak apalah. Yang ini hypotenuse ni kita dah dapat tadi 4. Okey, yang ini tak tahu. Okey, yang ini pula berapa? Yang ni yang kita nak cari. BS tadi. Ini apa saya? Tak apalah. Dekat sini B, dekat sini S. BS ni sama panjang, jadi kita boleh tulis BS lah. BS yang kita nak cari, jadi panjang ni kita ada tak? Ada ke tak ada? Panjang ni. Okay. Cikgu padam macam dah. Okey, kita nampak ada satu lagi sifat dekat sini. Okay. Panjang ni adalah 1. Macam mana cikgu tahu 1, cikgu? Magic ke? Tak. Tadi cikgu lukis kat sini kan. Kalau cikgu lukis kat sini, kita nampak dah 1. Ni 2, yang ni 3. Jadi yang ni sepat sama panjang ni dengan yang ni. Dari sini ke sini. Jadi ini 1 lah. Okey. Jadi kita dah nampak, boleh gunakan Pythagoras. Okey, BS. BS. Boleh guna Pythagoras. Ini hypotenuse, ini sisi apa? Sisi tegak dia. Ini sisi mendatar dia, mengufuk. Jadi kita tahu BS sama dengan punca kuasa 2. Jadi kalau hypotenuse ada, kita kena tolak lah. 4 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ini soalan B lah. Okey. Jadi kita dapat BS sama dengan 4 kuasa 2, 16. 16 tolak 1 kuasa 2, 1. Jadi punca kuasa 2, 15. Okey, selesai jawapan. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Jangan duk beronok sangat. Punca kuasa 2, 15.
3,87. Jadi BS sama dengan 3,87. Dia bukan nak 4 angka berarti dah, dia nak 2 tempat perpuluhan lah. Jadi cikgu kena bagi 2 tempat perpuluhan lah. Okey, seterusnya BST. Okey, BST. BST tu apa dia? BST. Oh, BST ni adalah tangent ni. Yang ni kita dah tahu. BS kita dah tahu dah. Ya ke dah tahu? Macam mana tahu? Oh, dah cari tadi 3,87. Okey, kita... Okey, BS dah ada 3,87 kat sini. Jadi kita perlukan ST. Okey, jadi untuk dapatkan soalan C, dia minta BST. Kita tahu BST adalah BS tambah ST. Okey, BS kita dah ada 3,87. Jadi kita perlu cari ST je. Okey, nak cari ST. Kita guna kala lain lah pula. Kita perlu bina segitiga sudut tegak pula kat sini. Sebab kita tahu dah sudut ni 90 darjah. Sure, kenapa jadi macam ni? Okey, sini 90 darjah. Okey, dekat sini 2. Dan sudut. Sudut sudut. Boleh cari sudut tak? Dia ada bagi apa-apa tak tentang sudut? Okey, nampaknya kita boleh cari sudut ini. Kita kena cari sudut dulu sebab kita boleh gunakan nisbah trigo. Sebab kita nak cari panjang ST. Okey, kita boleh gunakan nisbah trigo. Kita kena cari sudut ni. Okey, sudut ni nampaknya sama dengan sudut ni. Dia sepadan. Okey. Jadi, macam mana nak cari sudut ni? Kita dah ada segitiga sudut tegak kita lukis kat sini tadi. Mari kita conteng segitiga ni. Kita nampak kan? Nak cari sudut ni. Sudut ni. Okey. Panjang BS kita dah tahu tadi. BS tak ya. Sudut ni. Okey, 1 ni adalah A. Ni A. Dan 4 ni adalah O. Jadi AO. Soh kah tua. A pula. O pula dah. H. Hypotenuse lah. H. Soh kah tua. Kah. AH kah. Jadi cos. Jadi kita boleh bina persamaan trigo. Okey, jadi cos sudut ni namanya sudut SPT. SPT. BOP sama dengan SPT. Jadi cos sudut SPT sama dengan kah A over H 1/4. Jadi kita dapat sudut SPT sama dengan cos negatif 1/4. Tekan kalkulator. Mana kalkulator cikgu? Kalkulator cikgu. Shift cos kurungan 1/4. Kita dapat 75.52 darjah. 75.52 darjah. Okey, jadi kita dah ada sudut ni 75.52. Okey, sekarang kita nak ST. ST. Cikgu lukislah segitiga bersudut tegak kat sini supaya kamu nampak. Yang lain pula nak. Kat sini 2. Ni 2. Sebab apa 2 ni? Ni DS. Bukan DP. PST. Segitiga tu cikgu ambil. PST. Sudut ni kita dah tahu tadi 75.52. Dekat sini 2. Dan kita nak cari ST. Jadi kita boleh bina satu lagi persamaan yang melibatkan nisbah trigo. Okey, kita lihat siapakah ST kepada sudut ini. Ini adalah O. O adalah opposite. Dan 2 adalah A kepada 75.52 ini. A, adjacent, bersebelahan. A. Jadi bila AO, soh, itu ada hypotenuse, kah,
Ada hypotenuse tak ada kat sini. Toa. Jadi gunakan tangent. Okey, jadi kita dapatlah sudut garis ST ni sama dengan ST per O/A. ST bahagi dengan 2 sama dengan tangent 75.52 darjah. Okey, jadi kita dapatlah ST sama dengan 2 darab dengan tangent 75 perpuluhan. Oh, duduk di belakang cikgu lah. Buat tahabak. Okay. Cikgu bawa ke atas sikit. 75.52 darjah. Okey. Jadi, dekat sinilah kita gantikan. Sini. 2 darab tangent 75.52 darjah. Jadi sekarang kita boleh tekan kalkulator sajalah. Okey. 3.87 tambah tangent 2 darab tangent 75.52. Cikgu dapat 7.745. 7.745. Okey, cikgu bagi 3 tempat puluhan dulu, tapi jawapan akhir mesti 2 tempat perpuluhan. Jadi sama dengan cikgu tambahkan dengan 3.87. Cikgu dapat 11.6145, jadi 11.61 je sebab dia nak 2 tempat puluhan. 11.61 BST. Okey. Okey, kita dah berjaya menyelesaikan 4 soalan dalam uji minda 6.3E. Okey. Jadi sila tonton video, buat latihan dalam buku modul kamu, buku kerja kamu. Okey. Kalau tak faham boleh ulang balik video, repeat bahagian yang kamu nak tengok betul-betul. Terutama sekali bila cikgu tunjuk kalkulator tadi, kalau tak nampak sangat, bagi dia stop sat. Okey. Sebab dengan video ni kamu boleh suruh cikgu mai stop bila-bila masa dan kamu boleh suruh mai rewind bila-bila masa dan kamu boleh forwardkan cikgu mai bila-bila masa kamu suka. Kamu juga kalau rasa cikgu mai cakap lambat sangat, kamu boleh cepatkan video kamu supaya taklah rasa lambat sangat. Okey? Jadi semuanya di tangan kamu. Okey, sambil buat latihan sambil menonton dan tengok caranya. Okey? Kalau laju sangat buat slow motion. Kalau slow sangat buat laju motion. Okey. Okey, itu saja. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.